Okay, so hai semua, selamat datang dan selamat sejahtera diucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan Ruang Lanjutan Melayu di sesi rancangan istimewa yang terbaru yang kita ada untuk hari ini, iaitu Million Dollar Series untuk episod yang pertama. Dan untuk malam ini saya akan bersama dengan salah seorang pakar dagangan kita, iaitu Imran Zalani. Dan seperti yang anda semua tahu, sebelum ni kita ada Follow the Show di mana kebiasaannya kita akan bersama dengan dua orang pakar dagangan. Tetapi untuk Million Dollar Series ni kita istimewa sikit di mana ia khas untuk seorang instructor saja. Dan untuk hari ini saya akan bersama dengan Imran Zailani. Okey, di mana Imran akan bawakan topik yang pertama untuk episod ini, iaitu kaedah memburu peluang dagangan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput instructor kita untuk hari ini, iaitu Imran Zailani. Hello Imran, apa khabar? I'm doing alright. I'm doing good here. How are you? Yep. Okay, jadi untuk first episode hari ini, berkenaan dengan kaedah memburu peluang dagangan, maybe Imran boleh ceritakan sedikit highlights, mengenai topik yang Imran akan ceritakan dan kongsikan kepada penonton di luar sana. Tetapi sebelum itu, untuk pengetahuan anda, sebelum saya terlupa, kita akan ada simulcast untuk penonton di Facebook untuk 15 minit yang pertama. Jadi sekiranya anda ingin terus saksikan secara sepenuhnya untuk episod yang pertama Million Dollar Series, pastikan anda semua teruskan bersama dengan kami melalui Ruang Lanjutan Melayu sehingga jam 9 malam untuk dapatkan segala informasi yang anda semua perlukan. Jadi mungkin Imran boleh berikan sedikit highlights mengenai topik yang Imran akan kongsikan kepada penonton di luar sana. Okay, thank you Jawahir. Sebelum tu, Waalaikum apa ni, Amir kata tak dengar. Dengar kan semua? Semua okey kan? Galih, apa khabar Galih? Okay, I think semua dah okey, kita boleh teruskan ya. So basically, Jawahir kita punya sesi ni kita nak bincangkan tentang cara nak memburu peluang dagangan ya. Jadi dalam pasaran kewangan seperti yang anda semua ketahui sangat-sangat luas. Ada bermacam-macam instrumen yang kita boleh dagangkan. Kita boleh trade share, kita boleh trade commodities, kita boleh trade even global currency, kita boleh trade CFDs, kita boleh trade tu dan macam-macam lagi ya. Jadi dalam keadaan yang begitu banyak sangat pilihan, bukan saja beratus ya, bukan saja beribu, berpuluh-puluh ribu. Di pasaran saham Amerika saja kita dah ada dalam 4,000 company. Okay, cuba anda pergi campur dengan pasaran Eropah, pasaran Middle East, pasaran China, pasaran UK, Jepun, pasaran UK dan sebagainya, campur Malaysia dah ada berpuluh ribu ya. Okay, begitu baru saham. Belum kita masuk lagi tentang derivatif, komoditi. Komoditi pun kita boleh kembangkan lagi kepada beberapa segmen. Kita ada komoditi tenaga, kita ada komoditi agriculture, kita ada komoditi logam, logam industri, logam baraga dan macam-macam. Jadi sekarang ni kita kena ada apa? Kita kena ada satu sistem yang membantu kita nak narrow down. Kita nak trade instrumen yang ada high probability untuk bergerak ke arah yang kita jagakan. Kita perlu ada sistem untuk kita berfikir macam mana ataupun kita nak proseskan data yang kita dapat daripada pasaran kewangan untuk kita mendapatkan peluang dagangan yang paling berkualiti. Adakah 100% akan menghasilkan keuntungan? Tidak ya. Kita hanya meningkatkan kebarangkalian dan itulah yang akan menjadikan kita seorang pedagang yang konsisten ya. Waalaikumsalam. Lagi sekali Amir, thank you for joining. Alright, host tidak baru mana? Tak ada masalah Galih, host cuma hebat-hebat di sini Galih. Okay, Galih jangan kacau Jawir ya, under my protection. Okay, jadi seterusnya kita akan bercerita berkenaan dengan kaedah untuk perdagangan. Saya rasa itu highlight saya Jawir untuk kita punya sesi hari ini. Saya boleh akan elaborate sebentar lagi. Okey, jadi itulah dia sedikit highlights yang Imran telah kongsikan kepada anda semua dan kita ada baki dalam lebih kurang 9 minit untuk simulcast di Facebook. Jadi kita akan terus mulakan bersama dengan Imran. Dipersilakan Imran. Okey, 9 minit kita round up 10 minit lah ya. Saya akan buat sedikit introduction lah ya, apa kita nak bincangkan. Jadi,
saya dah cerita tadi dalam pasaran kewangan sangat-sangat luas. Kita ada beratus-ratus malah beribu-ribu peluang dagangan ya. Jadi macam mana? Kita nak mulakan kat mana? Okay, adakah kita nak mulakan dengan kita dengar follow the crowd? Okay, katakanlah kita punya member semua berpakat, oh, orang nak beli cryptocurrency katakan ya. Orang beli, kita pun dengar, kita tak buat sebarang assessment. Kita tak buat sebarang analisa, kita terus beli. Sebab apa? Sebab kita ikut kawan. Ini adalah cara yang paling cepat untuk kita kerugian dalam pasaran kewangan. Sebab apa? Kita masuk dalam pasaran tanpa kita ketahui sebab. Follow the crowd. Ataupun anda boleh tukarkan nama follow the crowd ni kepada FOMO, fear of missing out. Ya? Maknanya kita ni keputusan adalah outsource. Kita tak buat keputusan sendiri, keputusan kita datang daripada orang-orang lain. Ya? Ataupun peer pressure. Ini adalah satu masalah yang sangat besar. Jelas sekali kalau kita follow the crowd, kita tidak ada satu sistem untuk berfikir ataupun sistem untuk narrow down peluang-peluang dagangan untuk memastikan kita dapat peluang yang terbaik ya. Jadi apa yang kita kena ada adalah kita kena ada sistem. Dan itu yang akan saya bincangkan sekarang. Jadi ini bukan perkara yang baru ya. Mana-mana investor, mana-mana trader pasti mereka ada satu sistem, sama ada mereka dapat ataupun mereka bina sendiri untuk membantu mereka sentiasa mendapatkan peluang dagangan yang paling berkualiti ya. So, saya nak introducekan kepada anda simple saja ini. Okay, pertama sekali apa yang kita kena buat adalah, saya rasa Galih pun tahu benda ni sebab apa. Apa yang saya kongsikan kepada anda, ini adalah sebenarnya sistem yang digunakan dalam investment bank, dalam hedge fund. Okay, apa maksudnya kita sebenarnya kena faham tentang makroekonomi dunia. Kita hidup dalam dunia globalisasi. Kita hidup dalam pasaran yang mana kita saling memerlukan antara satu sama lain. Saya bercerita tentang import ekspor dan sebagainya. Jadi, dalam ekonomi global kita ada macam-macam. Kita ada yang paling besar ataupun yang leading dalam pasaran saham adalah of course pasaran saham Amerika Syarikat. Kemudian kita ada pasaran saham Eropah, pasaran saham China. Okay, jadi ketiga-tiga pasaran ni, pasaran Amerika, pasaran Eropah, pasaran China, kalau kita gabungkan, mereka punya GDP adalah lebih 50% daripada GDP satu dunia. Okey, jadi dengan kita memerhatikan apa yang berlaku dekat Eropah, Amerika dan China, kita dapat idea tentang direction ekonomi global. Topik hari Jumaat bukan, ini lebih dia generous punya topik itu Galib. Okay, million dollar trader, anda nak cari peluang dagangan, anda kena ada sistem. Okey, Waalaikumsalam Akasha. Waalaikumsalam. Apa Ayu Jawahir terbaik. Okey, dia puji Jawahir saja, tak puji saya. Okey. So, ekonomi global kita tengok. Kita nak invest kat mana? Of course, kalau anda dalam trade saham, anda nak beli ekonominya sedang perform. Okey, dekat situlah anda ada kemungkinan yang besar anda boleh jumpa saham yang akan naik long term ya. Kemudian daripada situ anda boleh zoom in lagi. Okey, anda boleh zoom in lagi, anda boleh cari sektor mana yang paling perform. Okey, katakan ekonomi yang sedang perform sekarang, katakanlah ekonomi Amerika. Okey, sektor mana yang paling perform sekarang? Katakanlah sektor teknologi ataupun lebih baik mungkin sektor oil and gas katakan yang sedang enjoy a very good record price. Okay, record price dan juga record revenue. Okay, kat situlah anda akan fokuskan anda punya analisis. Okay, kemudian daripada syarikat-syarikat oil and gas, anda akan pilih mana satu yang terbaik. Okay, contohnya Shell ke, syarikat apa yang traded lagi dekat dalam stock market, syarikat BP ke, Chevron ke. Okay, jadi anda ambil saham oil and gas yang terbaik dalam sektor yang terbaik dalam ekonomi yang terbaik. Itu cara anda narrow down ya. Itu baru saham. Okay, belum lagi kita bercerita tentang komoditi. Okay, komoditi pun kita boleh pecahkan kepada pelbagai instrumen. Kita ada komoditi agriculture. Agriculture ni kita boleh pecahkan lagi kepada agriculture. Contohnya sugar, coffee, wheat. Okay, maksudnya gandum ya, bukan wheat lagi satu. Gandum. Dan macam-macam lagi. Palm oil itu semua adalah logam komoditi agriculture.
Kemudian kita ada juga komoditi logam. Logam kita boleh bagikan kepada dua. Logam industri, contohnya aluminium, silikon, copper. Dan juga kita boleh lihat seterusnya logam berharga cuma ada dua saja. Kita ada emas dan juga kita ada silver. Kan kita ada lagi satu komoditi, iaitu komoditi tenaga kerah. Inilah kita nak trade minyak, gas, propane dan sebagainya. Macam-macam peluang dagangan. Seterusnya adalah, of course, mungkin anda punya favorite punya instrumen adalah mata wang. Ya. Dalam ekonomi global, kita akan ada macam-macam interaksi antara negara-negara import dan ekspor. Untuk kita menerima barang-barang import, kita kena membayar dengan mata wang kepada negara tersebut. Berlakulah pertukaran mata wang. Kita nak ekspor, kita akan terima bayaran dalam mata wang kita. Kita punya customer kena buat conversion. Itu adalah keperluan mata wang. Dan juga ini boleh didagangkan. Seterusnya kita ada macam-macam lagi instrumen, katakan instrumen fixed income seperti bond, kita ada derivative, CFD, option, futures dan sebagainya, dan akhir sekali kita ada yang sekarang yang paling baru, kripto yang dah mula ada nyawa ya, cryptocurrency. Okay, baik. So basically ini adalah cara kita nak menjana idea dagangan. Dengan kita memahami macam mana global economy berfungsi, kita boleh narrow down, kita boleh pinpoint sektor mana yang terbaik, saham mana yang kita nak short ataupun kita nak buy. Sama dengan komoditi. Kat mana sekarang ni berlaku krisis. Katakan ada masalah permintaan global. Harga minyak lah masalah. Katakan kita tengok ada gerakan terhadap biofuel. Jadi apakah komponen-komponen biofuel yang akan naik harga? Yang kita dengar recently adalah sugar. Sugar yang boleh menjadi komponen untuk menghasilkan biofuel, harga gula melonjak. Kalau anda tengok carta ni memang melonjak dengan agresif ya. Itu semua menghasilkan peluang dagangan yang kita boleh kesan dengan kita fahami perkembangan yang berlaku di dalam pasaran kewangan ya. Baik. Kat sinilah kita mencari idea dagangan. Kemudian barulah kita buat apa? Barulah kita menggunakan analisa teknikal yang kita dah lama expose ya, chart, indicator, support resistance dan sebagainya. Itu baru kita gunakan untuk enter. Tapi sebelum tu dan kebanyakan kerja saya boleh katakan dalam 70% kerja kita dekat sini. Mungkin saya tak dekat sini ya. Kerja kita sebagai investor dan juga sebagai trader adalah di sini. Baik, kerja kita kat sini, kita cari peluang dagangan. Entry kita dia rasa dalam 10-20% saja. Ya, kita punya effort dekat sini. Saya letak 15% effort kita untuk entry. Ideal 8.30 CPI gold. 8.5 malam ni data ekonomi. Ya. Data ekonomi Amerika Syarikat, data inflation, CPI 8.5. Yes, CPI 8.5. What do you think? Apa pendapat? Apa pendapat idea dengan pendapat Galih tentang CPI? What do you think? Adakah akan menunjukkan inflasi yang mula mempercepat ataupun adakah masih lagi ada kejutan? Apa yang kita boleh tafsirkan daripada data malam ini ialah dari mata Federal Reserve, Bank Pusat Amerika Syarikat. Apa yang mereka akan fikirkan? Jika inflation masih lagi menunjukkan peningkatan, maknanya kita boleh menjangkakan Fed akan mengekalkan kadar faedah yang lebih yang tinggi, bukan lebih tinggi, yang tinggi pada masa yang lebih lama. Maknanya kita akan sampai hujung tahun ni akan berada pada elevated interest rate yang akan mencekik industri banking. Dan mungkin boleh mencetuskan krisis banking yang masih lagi berlaku, dan yang paling boleh mencetuskanlah credit crunch. Apakah credit crunch? Credit crunch ialah di mana tak ada loan. Kita boleh dapat loan. Bank tak mampu nak keluarkan loan. Itu pun masalah besar nanti. Tetapi jika inflasi menunjukkan keadaan yang terkawal, bila inflasi dah mula menunjukkan keadaan yang terkawal, maknanya dah reda, ada kemungkinan dalam tahun ini Bank Pusat Amerika Syarikat ataupun Federal Reserve akan memotong interest rate.
Okay, merendahkan interest rate dalam tahun ini. Maknanya ekonomi dah mula sejuk, dah mula cool down. Okay, so itu yang kita boleh dapat. Ya, okay, Aidil kata I think inflation is going to increase. Ada possibility. Ada possibility inflation akan increase, maknanya kita akan lama lagi dalam heightened interest rate. Okay, baik. Okay, jadi kita akan wrap up simulcast. Okay, tapi jangan ke mana-mana ni untuk viewers sebab kita akan kembali semua selepas ni. Saya akan sambung lagi bercerita. Okay, mana Galih? Galih dah hilang ke Galih? Jangan lari Galih. Okay, mari kita diskusi lagi Galih. Okay, jadi kita akan serahkan semula kepada Yawai. Okay, baik. Jadi itulah dia 15-minute sneak preview untuk penonton di Facebook. Jadi pastikan anda semua terus bersama dengan kami di Ruang Lanjutan Melayu untuk sama-sama kita ketahui the first episode of Million Dollar Series. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan ambil break seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, baik. Jadi itulah dia, kita telah pun tamatkan sneak preview 15 minit untuk penonton di Facebook. Jadi kini kita akan teruskan bersama dengan Imran. Jadi jangan lupa untuk gunakan chat box di sebelah kanan untuk berinteraksi secara langsung bersama dengan Imran sepanjang special show kita malam ini. Jadi dipersilakan Imran. Okay, thank you Jawai. Galih, dia kata aku masih ada terbaik Galih. Mari kita sembang-sembang. Ya, tak ada hal. Galih, kalau Galih ada benda nak share, okay, macam ID share tadi, silakan. Kita boleh diskusi sama-sama. Lagi banyak kepala berfikir, lebih elok. Ya, mungkin kita ada blind spot. Saya tak nampak. Mungkin Amin pun tak nampak. Tapi ID dan Galih nampak. Kan lebih bagus kita ada diskusi seperti ini. Okay, jadi Aidil punya view tadi, inflation akan increase. Maybe Aidil boleh kongsikan apa yang menyebabkan Aidil rasa inflation akan increase. Okay, adakah disebabkan harga minyak, which is I think sekarang harga minyak sedang dalam keadaan yang rendah ya. Dulu sebab bila harga minyak tinggi, dia akan push semua kos tinggi. Sebab semua industri, semua bisnes akan gunakan minyak. Sekurang-kurangnya untuk transport hantar barang. Okay, bila transport punya kos meningkat akibat harga minyak meningkat, apa yang akan berlaku? Akhir sekali, harga akan sampai ke siapa? Harga akan sampai ke consumer. Ya, itu cerita dia. Okay. Tapi sekarang ni, harga minyak dah mula melemah semula. Ya, sebab banyak benda-benda geopolitikal. Kalau kita buka carta minyak tadi, okay, mana carta minyak saya sekejap ya. Carta minyak, minyak mana minyak tadi? Okey, ini dia. Carta minyak menunjukkan, ingat tak bila kita ada potongan produksi? Okey, potongan produksi oleh OPEC. Okey, patutnya dipotong 2 juta tong per day. Ditambah lagi. Jadi dah 3.6 juta dipotong daripada produksi ahli-ahli OPEC. Okay, oil producing and exporting country. Apa yang berlaku ialah menyebabkan bekalan akan terhad, melonjakkan harga, itu yang berlaku kat sini. Tetapi dalam jangka masa yang sama, apa yang berlaku ialah harga jatuh kembali ke paras sebelum harga naik. Ya. Hilang macam itu saja. Kenaikan yang dibina oleh minyak di sini hilang dalam tempoh masa yang lebih kurang sama di sini. Ya. Baik. Cumanya pada hari Jumaat lepas kita ada sedikit kelegaan daripada pasaran. Ya. Maknanya kejatuhan inilah disebabkan oleh banking crisis, outlook kepada ekonomi yang negatif, outlook kepada permintaan global terhadap minyak yang negatif yang menyebabkan harga minyak jatuh semula. Okay? Lonjakan ini berlaku akibat data NFP hari Jumaat lepas. Siapa ingat? Data Jumaat lepas, datanya agak agak positif yang menunjukkan ekonomi Amerika belum lagi resesi ataupun jauh lagi daripada resesi. Ya? Itu yang membuat lonjakan. Tetapi kita sangkakan lonjakan dia
akan diuji pada rintangan. Ya, rintangan pada 73.5 yang dahulunya adalah arah sokongan yang berkali-kali diuji. Ya. Baik. Apa tu Galih tekak saya masih sakit. Galih, jangan kacau Jawahir. Galih. Okay, ideal. US need to recover their economy, alright, because the Federal Reserve debt is increasing. Dia punya debt ceiling, tapi debt ceiling tu is another story, ya. Debt ceiling tu is another story, and it's about political punya dua parti tu. Okay, so we can see volatile movement in gold break the recent monthly price. Okay, the movement of gold. Okay, kita pergi balik kepada gold, ya. Gold, kalau perhatikan, kita zoom out, ya. Ini gold, ya. Kita zoom out. Dia dah mula break all time high. Okay, kalau anda perhatikan ini all time high dia. Dia dah break all time high. Dia sentuh dalam 2080. Kemudian immediately ada reaction dan dia sekarang membuat correction. I'm still thinking that ideal. Gold akan membuat correction because why I'm thinking that dollar index akan membuat pemulihan. Kalau dollar index terus membuat pemulihan, I'm thinking that gold akan membuat koreksi lebih lagi ke bawah, maybe approaching 1993.81. Okay, itu my view on gold. Tetapi kenapa inflation akan meningkat? Apakah ini ideal? Apa connection antara inflation dan juga emas? Kalau inflation dengan minyak, yes, direct correlation. Okay, minyak dia adalah input cost untuk hampir semua aktiviti bisnes. Gold, dia lebih bertindak sebagai reactive asset. Maknanya dia akan react bila berlaku problem. Berlaku problem contohnya sekarang, banking crisis. Berlaku problem apa yang berlaku? Emas naik. Emas jadi safe haven. Okey, itu dia punya korelasi yang lebih jelas bagi saya. Emas berfungsi sebagai sekarang dah reinstate balik sebagai safe haven instrument. Dia berlaku problem dekat saham, or global punya outlook, emas akan dapat value, and not just emas, even cryptocurrency pun sekarang jadi alternatif. Jadi instrumen alternatif untuk instrumen alternatif untuk safe haven. Okay? So itu my view, ya. I don't think gold ada direct direct correlation dengan inflation. If you get what I mean, ya. Ideal. Waalaikumsalam teman-teman. Oh, okay. Orang utara kita datang. Farouk, thank you for joining. Abang Imran sihat? Alhamdulillah sihat. Saya baru saja lama bercuti, ya. Saya baru saja pulang dari bercuti, dah mula recharge. Bateri saya dah full balik. Farouk, thank you for joining. Farouk, kalau ada apa-apa nak kongsikan dalam kita punya sesi, silakan. Kita sama-sama diskusi. Okay, jadi saya dengan Aileen tadi sedang bersembang tentang data inflation CPI yang akan keluar lagi 5 minit. Kan ideal kan? Lagi 5 minit akan keluar CPI. CPI. Ya, untuk CPI. Yalah, Consumer Price Index akan keluar lagi 5 minit. So, apakah kita jaga? Ideal ada opinion tentang inflation makin kuat. Okay, which is boleh jadi, boleh berlaku. Kita punya concern adalah apa yang kita nak buat lepas data dah keluar. Jadi, senario data keluar ialah data keluar lebih kuat daripada jangkaan. Maknanya inflasi masih meningkat. Okay? Kalau inflasi masih meningkat, ada kemungkinan besar, okay, Fed akan mengekalkan elevated interest rate lama lagi. Maknanya sampai satu tahun ni kita akan terpaksa mengharungi high interest rate punya cuaca. Maknanya bank-bank pun akan ada banyak lagi masalah, ya, dan seterusnya. Kalau inflation lebih rendah daripada jangkaan, softer data, mungkin Fed akan ease, mula angkat kaki daripada minyak, okay? Dan kita boleh expect ada penurunan interest rate dalam tahun ini. Ya, maknanya dah ke arah dovish. Okay, jadi bergantung. So, apakah kesannya kepada dolar ke kepada emas, itu actually very difficult to tell. Okay, kita kena perhatikan. Tapi I'm sure akan ada pergerakan yang rancak malam ni lagi 5 minit. Okay. Alright. Apa ni, orang Galih, orang utara tu Kedah atau Siam? Okay, Kedah dah kira orang utara lah. Okay, kita panggil orang utara, orang Kedah, orang Kelantan, orang Perlis, orang utara. Okay. Ideal. Still newbie trader need more to learn about fundamental. Fundamental, come join my session. I punya session memang berat kepada fundamental, ya. Okay, not just macroeconomy. Ideal.
I also akan go. In fact, maybe tomorrow I akan pergi masuk dalam earnings report. I buka earnings report company. Dulu I pernah buka macam-macam. Tanya Galih, kita buka dan juga tanya Amir. Kita sampai kita buka financial report BlackRock lagi. Dah tengok apa macam mana dia buat duit. Tapi BlackRock ni kedekut. Dia letak sikit saja information dalam dia punya earnings report ya. So fundamental, I agree with you, is actually very important. Ya, sebab apa? Kau dah tengok kan, fundamental kat sini. You will spend 70% time kat sini belajar fundamental, nak cari instrumen apa yang you nak trade. Barulah you pakai technical ya. Biasanya ini dia punya cara. Okay, boleh ya? Okay, so sekejap. Kau dah kata saya boleh buka kedai atau siang. Okay, tapi sekarang belajar di Terengganu. Masih lagi orang utara. Okay, orang utara kita, orang kuat kita. Kita punya stronghold dekat utara. Okay, baik. Pelan-pelan belajar dengan Aisyah ada insyaAllah. Okay, thank you Farouk. Ini semua, ni apa ni, penyokong-penyokong kuat ni ya. Kita boleh berkempen ni. Okay, boleh berkempen masuk dalam. Dah ada geng yang kuat dah ni. Okay, so Galih kata saya kuat makan korang boleh. Hey Galih, janganlah cakap sekarang. Saya tengah lapar ni. Okay. Okay, wish me luck for spare trade tonight, sir. Okay, ideal. Okay, I wish you luck. But at the same time, ideal, be careful ya. Be careful because bila ada data yang strong data, maknanya strongly against ataupun outside prediction, apa boleh berlaku? Of course yang boleh berlaku adalah data boleh jump ataupun spread boleh jadi besar. Okay, kalau you punya stop loss very tight, mungkin akan kena. Okay, hati-hati ya. There are few ways you nak trade news. You can trade before news keluar, maknanya you adalah proaktif. Okay, dia adalah proaktif trade, ataupun you trade lepas news dah keluar. You adalah reactive trade. Okay, you adalah reactive trade, maknanya bila dah ada trend, katakan news dah keluar, you jangan masuk dulu. You tengok price dah settle down, spread dah kembali normal, ada trend, you boleh trade. Itu lebih selamat ya. Okay, apa ni? Jawahir Asam. Galih, jangan usik Jawahir, Galih. Jangan usik dia. Okay, alright. So, okay, thank you, Aidil. Alright, so be careful ya. News, always 50-50. Okay, tak kisahlah siapa yang kata news boleh trade, memang boleh trade. Tapi always 50-50. Maknanya kita trade dengan elevated risk. So, gunakan teknik-teknik yang saya dah sebutkan tadi. You nak pakai ad hoc ke? Sorry, pakai ad hoc. Post hoc ke? Hedging ke? Straddling ke? Okay, boleh. Tapi, bila you trade news, you dah berat kepada apa tau? Idea. You dah berat kepada technical. Betul tak? Sebab shorter time frame. Shorter time frame, fundamental tak main peranan sangat. Shorter time frame, mostly technical. Okay? Boleh ya? Baik. Kali share alamat kat Discord, kita post special punya. Saya pun nak. Janganlah kongsi antara korang saja. Janganlah kasih kat Gali saja. Saya pun, saya pun nak keropok leko. Ayu kata Amboi biasa dia. Okay. Alright. Baik. Boleh ya, idea? Be careful. Lagi seminit. Ya, kita tengoklah lagi seminit. Apa data. Okay. Okay. Om Imran hari ni garang salah makan ke? Mana garang? Ini namanya namanya berdisiplin. Ini namanya berdisiplin, ataupun garang yang terpimpin ya. Okey, lagi seminit. Jom kita tengok data. Okey, data CPI dah keluar tak? Pending. Data, data apa Canadian dollar dah keluar. Tengoklah dolar apa jadi. Kita tengok Aussie yen. Tengok hourly chart. There you go. Okey. CPI lebih rendah. Okay. CPI lebih rendah daripada jangkaan lah ya. Ya, there you go. Maknanya, kenapa dolar membuat kejatuhan? Sebab kita tak expect kenaikan kadar faedah untuk Jun. Mungkin pada bulan Jun, Fed tidak meningkatkan kadar faedah. Kalau dah ingat ya, dalam 10 kali perjumpaan FOMC, pasti ada kenaikan kadar faedah. Latest bulan lepas lah ya, 25. Okay, kalau kita ingat di awal-awal dulu, 75. 75. Okay, 75. Lepas tu 50. 50. Lepas tu 25. 25. Bila tengok CPI dah mula ataupun inflation dah mula terkawal, mungkin next Jun ni FOMC ni tak ada kenaikan kadar faedah ya. Pun boleh berlaku. Okay. So macam mana ideal? Buat duit. Okay.
You win kat mana? I tengok USD ke bawah. You tengok apa tu? Euro USD eh? You trade kat mana? Ideal. Which pair you trade? Gold. You trade gold. Of course. You trade gold. Yeah. You trade gold. Yes. Yes. Tanya, Aidil, nanti hantar dekat address saya satu wagyu wagyu steak boleh hantar ke address rumah saya. Okay, kita celebrate. Kita celebrate Aidil punya 100 pip. Okay, boleh hantar ke rumah saya wagyu satu. Saya nak bagian apa? Saya nak bagian tenderloin boleh Terbaik Aidil. Okay, where are we tadi? Kita kat mana? Alright, itu dia. USD jatuh, gold muat peningkatan. Okay, itu dia. Okay, right. Okay, I think kita mungkin dah boleh take a break kejap. Kita break 5 minutes. Okay, jangan ke mana-mana sahabat-sahabat. Kita akan kembali semula. Lepas break ini kita akan sembang-sembang lagi tentang pasaran kewangan ya. Okay, mungkin saya akan serahkan semula kepada Jawahir. Okay, so hai semua, kembali lagi anda bersama dengan saya hari ini, Jawahir, sebagai host anda di sesi rancangan istimewa episod yang pertama $1 Million Series, yang bersama dengan saya malam ini, Imran Zaiglani. Jadi untuk pengetahuan anda, kita telah pun sampai the first half untuk kita punya $1 Million Series episod pertama bersama dengan Imran, dan kini kita akan teruskan semula untuk another half. Jadi dipersilakan Imran. Okay, thank you for the reintroduction Jawahir. Thank you, baru saya semangat. Ada orang introduce saya. Kalau tak, saya sunyi lah. Okay, thank you. So, okay, semasa saya tengah pergi ke toilet tadi, ada soalan dalam chat box. Tuan Farouk, tanya dia adalah, Bang Imran, from the fundamental side, kejatuhan bank-bank besar, yes, macam Credit Suisse, yes, Credit Suisse dia kena bail out. Okay, dan Silicon Valley Bank. Adakah akan menjadikan pasar ini kembali ke housing baru di bola lapai? Kalau anda katakan dari segi pasaran ataupun financial system boleh collapse, yes. Okay, jika Farouk, Aidil, Amir, mana tadi Galih, Tasha, Ayu semua, jika krisis banking ni berterusan, apa yang akan berlaku? Okay, banyak bank akan run out of business. Kita kena faham kenapa krisis banking ni berlaku. Okay, saya rewind balik ya, Farouk, saya rewind balik macam ni. Bila interest rate tinggi, pada fasa pertama interest rate tinggi, bank happy. Kenapa bank happy? Sebab mereka dapat keuntungan free. Mereka dapat untung macam mana? Interest rate. Interest rate tinggi, maknanya apa? Mereka dapat lagi banyak duit free. Okay? So, mereka enjoy keuntungan yang hebat. Fasa pertama. Okay. Semua happy. Fasa kedua, apa yang berlaku ialah orang yang kena bayar loan tak mampu bayar. Sebab apa sekarang ni orang yang bayar loan kena bayar dengan lebih mahal sebab interest rate tinggi. Apa yang berlaku fasa kedua? NPL. NPL maknanya non-performing loan. Kemudian berlaku default. Bank dah kehilangan potential income. Bank mungkin kena write off banyak loan sebab orang tak boleh bayar. Okay? Sekarang kita dah fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ialah interest rate lama sangat tinggi, tak turun-turun. Apa yang berlaku, Farouk? Apa yang berlaku? Ialah orang tak nak buat loan. Siapa nak buat loan? Saya tak nak buat loan bila interest rate tinggi. Saya cancel. Baru nak booking beli Azia, cancel. Sebab apa? Sebab interest rate tinggi. Apa yang berlaku? Bank tak dapat customer. Itu yang berlaku sekarang. Okay? So, bank dah tak ada duit. Okay? Ada problem nak menjana keuntungan. Satu-satu krisis. Mula dengan Signature ke Silvergate Bank. Mula dengan Silvergate Bank. Okay. Kemudian Silicon Valley Bank. Credit Suisse. Deutsche Bank hampir. Kemudian sekarang ni apa? First Republic Bank. Okay. Bila lagi banyak bank krisis dan mungkin tak dapat nak diselamatkan. Okay. Kalau dia berterusan, dia jadi macam apa? Berangkai ya. Kalau interest rate tinggi lama, yes. Akan banyak lagi bank yang ada problem. Okay. Bukan saja bank-bank kita dah sebut tadi. Bank lain pun akan ada masalah nak retain income. First, orang default, tak boleh bayar loan, NPL, dan orang tak nak buat loan baru. Semua problem. So, bila berterusan, apa yang akan berlaku? Farouk, apa yang akan berlaku ialah bank tak boleh buat loan. Bank tak boleh nak kasih loan, sorry. Maknanya kita akan ada credit crunch. Okay?
Apakah itu credit crunch? Tak ada loan. Okay, tak ada loan available untuk orang-orang macam kita ni nak buat loan. Apa yang akan berlaku? Orang tak boleh beli rumah. Bisnes tak boleh dikembangkan. Apa lagi Kalau nak kahwin, tak boleh buat loan. Kenduri kahwin pun kenduri kahwin yang hamba sebagai contoh ya. Jadi itu yang boleh mencetuskan masalah seperti kita lihat berlaku pada 2008. Financial institution, financial system boleh collapse. Okay? Apa tu? BNB Paribas masih agak kuat. BNB Paribas, bank apa tu? Galik. BNB. Tak pernah dengar? Bank Indonesia ke? Ya, saya Google je Galik ni. Galik ni kadang-kadang saja dikeluarkan benda-benda yang pelik-pelik ni. Saya pun jadi curious. Investment banking. Yes, investment banking. Yeah. Okay, saya tak tahu. I don't know about this apa ni bank. Bukan dalam radar saya. Okay. Kalau Galik ada kabel beritahu saya. Kalau ada kabel, dia orang perlukan dia perlukan konsultan beritahu saya. Saya nak apply kerja. Okay, Farouk. Tapi dekat Malaysia, okay, Farouk punya statement ni, Bank Islam sebelum makin kaya pun dia punya mobile app dah kaya dari tahun lepas. Bank Islam, okay, mungkin saya tak boleh nak komen kuat sangat ya. Mungkin mereka ada masalah mismanagement dah. Ya. Bila dah ada mismanagement, kemudian berlaku krisis, makin banyaklah problem. Okay. Tapi saya tak boleh nak korek sangatlah tentang Islam. Ya, saya kena reserve kat situ. Okay, boleh ya? Boleh ya, Galih, Farouk, Akmal, apa ni, Bank Islam kurang masa bermuda. Wallahualam, saya tak tahu. Saya tak boleh komen. Saya tak boleh komen tentang apa ni, dia punya user interface dengan dia punya customer service. Saya tak boleh komen. Okay, bank saya, bank apa ni, Akmal, Farouk, Galih. Ideal, bank saya, bank Jerman. Okay, baik. So, itulah dia. Saya harap saya dapat menjawab persoalan Farouk tadi berkenaan dengan risiko krisis banking. Jika tidak dibendung, boleh merebak kepada risiko krisis credit crunch. Okay, credit crunch tak ada loan. Okay, macam mana kita nak buat bisnes? Okay, doa lah. Kita berdoa ramai-ramai, itu tak berlaku. Oh, tak habis saya kena tutup bisnes saya. Okay, boleh Okay, mana tadi? Kita kat mana tadi? Wah, kenyang tadi. Siapa tadi? Ideal. Kenyang dia makan kat sini Kenyang dia makan. Berapa pips tu? Tahniah. Okay, baik. Kat mana kita? Alright, so ini dia. Lepas teknikal, barulah kita bercerita tentang kawalan risiko. Kita bercerita tentang apa ni? Journal dagangan. Thanks apa yang beras sama-sama. My pleasure nak berkongsi dengan anda semua. Malah, saya pun look forward untuk anda semua ajar saya. Pun saya look forward ya. Boleh ya? Waalaikumsalam, Messi Milan. Saya Euro SG, Euro tengah kuat. Tanya aja, Euro tengah kuat sebab dolar tengah lemah. Okay? Kenapa dolar tengah lemah? Tadi S9, jam 8.30. Jam 8.30 tadi, 15 minit lepas, kita ada data CPI. Data CPI yang menunjukkan dia lebih rendah daripada jangkaan. Menunjukkan inflasi dah mula menunjukkan dah terkawal. Apa yang berlaku? Kalau kita fact, kita tengok inflasi terkawal, oh, saya dah boleh mula memperlahankan interest rate hike. Okay? Mereka dah angkat kaki daripada gas minyak. So, apa yang berlaku ialah kita boleh menjangkakan bulan Jun, bulan depan, perjumpaan FOMC mungkin tidak ada kenaikan kadar faedah buat kali pertama setelah 10 kali berturut-turut. Tiap-tiap kali ada perjumpaan FOMC, ada aja peningkatan kadar faedah. Ingat tak? 75, 75, 75, lepas tu 50, 50, 50, kemudian 25. Dan kalau ini inflasi masih lagi menunjukkan keadaan yang terkawal, Jun mungkin tak ada. Okay? Maknanya dolar akan melemah. Okay? Dolar melemah sebab apa? Interest rate dah mula ke arah bawah. Okay, badai kita dah sampai ke puncak interest rate yang paling tinggi. So, next adalah ke bawah. Okay, mulanya pasar dovish, jadi dah kurang menarik lah. Kenapa dolar menguat? Sebab apa? Interest rate tinggi, kita tak duit, dapat untung banyak. Sekarang dah mula ke arah dari bawah, orang keluarkan duit lah. Okay, itu yang berlaku. Kalau jatuh, Euro USD meningkat, gold pun meningkat seperti yang tadi. Siapa tadi? Ideal, enjoy, 100 pip tadi ya. Saya tengah tunggu dihantar saya nasi pula, daging wagyu saja. Okay, untuk kita celebrate.
Boleh yang 9? Itulah yang berlaku. Ya? Boleh yang 9? Okey, terbaik 9. Okey, kat mana saya? Ya, apa saya cerita tadi? Apa saya cerita tadi? Pasal ni. So, inilah sistem dagangan yang anda kena ada. Mirip seperti ini, tak perlu 100%, tapi rangka dia adalah seperti ini. Sebab apa? Investment bank, hedge fund pun gunakan sistem yang seperti ini. Of course lah, mereka akan tambahlah dengan mereka punya indikator ke apa. Tapi dia punya rangka dia macam ni. Okay, boleh ya? So, next. Okay, sini. So, kalau kita tengok ke atas ni, sebenarnya apa yang kita buat adalah seperti ini. Okay, kita narrow down. Kita tengok ekonomi. Ekonomi China ke, ekonomi Europe ke, ekonomi Malaysia ke, US ke. Kita pilih mana yang paling bagus dan mana yang teruk. Sebab apa? Kita nak buy dan kita nak sell. Kita nak long, kita nak short. Kita nak ambil keuntungan daripada kedua-dua pergerakan harga. Okay, boleh ya? So, pasaran yang paling kuat, kita katakanlah ya pasaran Amerika. Ini kita buat contoh ya. Amerika Syarikat. Okay. Dalam pasaran Amerika Syarikat, sektor apa yang paling kuat? Katakan sektor oil and gas. Katakan contoh ya. Oil and gas yang paling kuat. Okay. Sebab kita nak cari saham yang terbaik untuk kita beli. Jadi saya cerita pasal saham. Dalam pasaran yang negatif, katakan apa yang negara yang sedang default ni? Sri Lanka. Sebagai contoh ya. Sri Lanka. Kalau anda tengok dia punya bond, kan kita ada bond rating ya. Bond rating untuk tiap-tiap negara. Malaysia punya bond rating mungkin BBB. Mereka mungkin AA lah ya. Sri Lanka nak tahu apa? Dia punya rating. SD. Sovereign Default. Maknanya bankrupt. Okay, Sri Lanka. Sebagai contoh lah ya. Saya saja buat contoh. Okay, jadi kita ambil sektor yang paling teruk dalam Sri Lanka. Of course lah, sektor apa? Mungkin pelancongan. Okay, siapa nak pergi Sri Lanka yang sedang tengah hura ada sebagai contoh. Saya kasih contoh. Jangan marah ya. Kalau anda ada keturunan Sri Lanka, jangan marah saya. Saya cuma buat contoh saja. Jadi pelancongan katakan. Okay. So sekarang kita dah ada sektor yang kita nak buy, sektor kita nak long. So nak short. Okay, so dalam sektor yang kita nak long, kita nak buy, mana syarikat yang terbaik? Ini anda kena buat analisa fundamental makroekonomi. Anda kena buka earnings report. Katakanlah Shell ya, katakan Shell. Okay, Shell pun traded dekat apa ni American Stock Market ya. Okay. So, kemudian untuk anda short, katakan anda punya saham, anda pergilah jual syarikat pelancongan, mungkin Abdul Travel katakan, yang sedang tanking. Ya. So, Abdul Travel katakan, tak wujud pun saja kasih contoh. Okay. Jadi, anda dah ada calon yang terbaik untuk anda buy, anda dah ada calon yang terbaik untuk anda sell. Okay. Ada sistem. Bukannya kita masuk dalam pasaran kewangan, kita dengar orang ramai, kita dengar jiran kita nak beli jiran kita beli saham FCX, kita pun beli. Jiran kita beli saham Sri Lanka, Abdul Travel, kita pun beli. Bukan. Kena lalui sistem seperti ini, kena lalui sistem seperti ini. Sebagai contohnya, Khalid jawab, hey Khalid, jangan kacau jawab, under my protection. Kacau tu jalan ni. Okay. So, akhirnya apa yang kita ada? Kita ada macam ini. Kita menjani idea dagangan yang konsisten dan berkualiti. Lagi tinggi kualiti idea dagangan kita, lagi tinggilah kebarangkalian kita nak buat keuntungan. Okay. So, katakan Tong ni, mana saya punya pen. Okay, katakan Tong ni adalah anda punya portfolio. Ada banyak posisi dalam ni, buy, sell dan sebagainya. Okay. Akan ada posisi yang untung. Posisi yang untung anda akan cuba maksimumkan dalam anda punya. Dan of course, kita bukan perfect. Kita adalah manusia yang terhad, kita adalah manusia yang lemah. Okey, akan ada apa? Okey, akan ada posisi yang rugi. Yang rugi itulah kita buang cepat-cepat. Okey. Bila kita dah buang posisi yang rugi, ada kekosongan dalam kita punya tong. Ada dana yang tak digunakan, yang tak kita utilize. Apa kita buat? Kita akan cari idea dagangan yang berkualiti, yang baru. Okay, kita top up balik kita punya tong tadi. Yang kita dah buang, posisi yang rugi, dia ada margin, ada lagi fund yang boleh trade.
kita guna idea dagangan yang baru. Inilah dia cara kita nak maintain kita punya portfolio. Ya. Manage kita buat apa? Kita buat ini. Kita biarkan the winner run. Okay. Dan kita cut the loser secepat mungkin. So, ini conclude saya punya ceramah untuk hari ini berkenaan dengan sesi istimewa kita. Ya. Okay, apa tu Galih? Kacau gurau-gurau saja. Okay, kalau Galih lebih nanti akan ada divine retribution daripada Jawahir punya protector. Okay, boleh ya? Okay, tadi S9 tanya semua okay? S9 nampak ya apa saya explain tadi tentang apa ni? Tentang kenapa Euro USD naik. Dia naik sebab dolar yang lemah. Okay, boleh ya? Euro USD naik sebab dolar lemah. Okay. Akmal kata Bank Islam kurang mesra. Itu saya tak tahu lah. Wallahu alam. Okay. Saya harap, saya berdoa mereka improve. Okay. Farouk semua steady ya Farouk? Alright. Idea tadi dah dapat 100 pip, dia senyap je. Okay, Idea dah dapat 100 pip, dia pergi beli wagyu kot. Okay, Ayu, siapa lagi? Akmal, Amir. Okay, semua okay. Jadi, alright. Okay, jadi kalau tak ada lagi apa yang anda mungkin nak tanyakan. Okay, ampun Om, sorry wrong number. Wrong number. Lama orang nama belakang. Okey, kalau tak ada lagi sebarang persoalan ataupun pertanyaan, saya akan serahkan majlis ini semula ke host kita yang jelita Jawahir. Silakan Jawahir. Okay, baik. Jadi itulah dia first episode of $1 Million Series bersama dengan Imran Zalanisa panjang hari ini. Okay, jadi kita akan ada second episode next week pula. Dan I hope you guys enjoy the first session of $1 Million Series today. Dan jangan lupa untuk terus berikan sokongan anda kepada XM dan teruskan berdagang bersama dengan XM. Big fan, human, my name is Jawahir and bye-bye.